Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, buat pertama kalinya saya rekod untuk vlog ni untuk episod pengenalan. Okey. So, tujuan sebenarnya saya buat vlog ni ialah untuk kongsi pengalaman saya, perjalanan hidup saya, baik untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan semua. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kamaruzaman bin Saleh. Asalnya daripada Kelantan. Tapi saya lebih dikenali dengan nickname lah, PJHD. Nickname saya banyak. Bermula di zaman media sosial dulu, tahun 95 sampai sekarang lah 2020, macam-macam nickname saya gunakan dalam media sosial. Tapi yang paling lama dan paling dikenali PJHD lah. PJ ni berasal dari perkataan Puncak Jalil, sebab saya bermulanya nickname saya PJHD ni bila saya berpindah daripada Rawang. Dulu saya duduk Rawang lah, sekitar tahun 2002 hingga 2005 saya tinggal di Rawang, tapi jauh sangat nak ulang-alik ke KL. Pada masa tu saya bekerja di Astro, jadi nak ulang-alik jauh, so saya decide untuk berpindah ke Puncak Jalil, berhampiran dengan Bukit Jalil lah, dekat dengan tempat kerja. So daripada situ saya gunakan di dalam media sosial, saya update PJ lah, ringkasnya Puncak Jalil. Tapi saya pun lupa dah bila, sejak tu saya tukar jadi PEEJAY, PJ. Dan HD ni high definition sebab dia melibatkan dengan kerjaya saya di Astro. So saya salah seorang bahagian teknikal lah di Astro, terlibat dengan penerbitan produksi HD sekitar tahun 2010-2011 rasanya. So daripada situ tambah belakang tu jadi HD lah, sampai kampung pun ada satu ketika dulu saya balik kampung buat kenduri, jemput kawan-kawan termasuk rakan media sosial. Ada yang datang nak cari rumah tak jumpa, tanya orang kampung, mana rumah PJ. Sampai jumpa dengan mak saya pun tanya, ini ke rumah PJ? Orang tua saya terpinga-pinga, siapa tu PJ? Daripada tu mula semua orang kampung pun dah tahulah nama saya, adik-beradik pun semua dah tahulah nama saya sebagai PJ. Rakan-rakan dekat kampung pun memang kenali saya sebagai PJ lah. Tambahlah saya add friend dalam media sosial apa semua tu. Jadi lekat lah, nama tu dah lekat sampai sekarang. Okey, dalam episod pengenalan ni saya nak memperkenalkan diri saya lah, perjalanan hidup saya. Kalau boleh nak kongsi lah. Sebab sekarang ni trend YouTube ni, vlog ni dah jadi trend. So macam dulu saya ada blog. Saya suka menulis dalam blog. Blog saya pun dah lupa dah blog apa. Macam-macam blog lah dulu. Apa-apa luahan hati kita, ada apa-apa nak kongsi, semua tulis dalam blog. Saya ada macam-macam group lah, blog yang saya join lah, start daripada zaman bermulanya internet lah, 1997 tak salah saya, aktif dengan blog tu, blog ni, blog kereta, blog sosial, blog macam-macam blog lah. Pada masa tu media sosial, dia tak ada Facebook masa tu, belum ada lagi. Kalau ada pun MySpace, tapi saya tak aktif dalam MySpace. Ada chat group lah, macam alamat.com. Saya bermula dengan alamat.com, Yahoo Messenger, apa lagi banyak chat group yang bermula pada zaman permulaan era internet ni. WhatsApp pun tak ada masa tu, SMS saja. So macam dulu
saya bermula dengan blog lah. Kalau masa sekolah-sekolah dulu suka menulis. Saya ada satu apa ni satu buku lah, macam diary lah. Apa-apa luahan kita tulis tapi dah berbelas tahun, berpuluh tahun dah buku pun tak tahu duk mana lah. Pindah berapa kali pindah buku dah tak ada dah. So macam era sekarang ni kita ada video blog, vlog dipanggil. So trend lah. So saya pun sebab saya banyak dan semenjak tak kerja ni saya banyak mengikuti apa ni YouTube, dalam TV tengok YouTube. So Astro dah macam rancangan TV Astro ke TV3 ke apa, RTM pun dah boring kan. Even saya pun pernah langgan Netflix sampai habis episod tengok Netflix. So dah boring. So saya layari YouTube. So dalam YouTube tu banyaklah macam-macam blog lah saya tengok. So menarik juga konsep tu. Kita bukannya YouTube vlog ni bukan maksudnya kita ingin menonjol untuk menunjuk, tapi sekadar share, sekadar kata orang rekod untuk kita. Mungkin satu hari nanti kita sendiri yang tengok benda tu. Mungkin 5-6 tahun lagi mana tahu video ni diperlukan, playback tengok balik. Dia macam simpanan lah, simpanan kita, memory kita. Macam juga gambar. Dulu suka ambil gambar, snap gambar, simpan dalam album. Sekarang dah era berubah, harus berubah sekarang ni. Mungkin dalam bentuk video lah, video YouTube, simpanan kita lah. Tapi pada masa yang sama kita sudilah berkongsi dengan family, dengan rakan-rakan ataupun subscriber yang subscribe. Mungkin video ni ada manfaat lah, mungkin ada manfaat untuk orang, sebab saya akan share ke semua perjalanan kehidupan saya, hobi, family, kerjaya saya. Mungkin saya akan bermula daripada situlah. Saya akan buat satu episod, kemudian satu episod ikut mood lah. Sebab kadang-kadang nak bercakap ni ada mood. Saya sebenarnya tak berapa lancar lah bercakap, tapi kira latihan untuk saya public speaking jugalah. Public speaking. Mungkin permulaan ni tak lancar. Mungkin dia punya topik pun kata orang tak lah, tak menyentuh sangat. Tapi saya cubalah, cuba kongsi lah, cuba share benda-benda ni supaya kalau ada manfaat kita ambil manfaatnya, kalau ada keburukan, ada tauladan, kita ambil daripada kisah-kisah saya ni. Okey. Macam saya cakap tadi, saya ingin berkongsikan kisah perjalanan hidup saya daripada bermulanya saya di zaman persekolahan, di zaman belajar dulu di kolej, politeknik. Mungkin saya ada kisah-kisah tu. Mungkin kalau ada idea, mungkin akan buat episod berkenaan saya dan rakan-rakan. Sebab ada rakan-rakan dalam media sosial, FB, mana ni yang friend lah, maknanya mungkin boleh bercerita balik, macam kita bercerita, macam kita berjumpa kawan-kawan lah, bercerita balik, ingat balik kisah-kisah lama, ingat balik kisah-kisah yang kata orang yang ni lah, yang nostalgia lah. Masa belajar dulu banyak perkara, banyak peristiwa yang kita lalui masa sekolah dulu dengan rakan-rakan ni. Mungkin rakan-rakan boleh review balik, boleh komen, mungkin nak tambah ke. Okey, ada lagi yang saya lupa nak kongsikan. Mungkin kawan-kawan di zaman saya bersama belajar di Politek, mungkin nak kongsikan benda-benda yang positif, benda-benda yang jadi tauladan, macam-macam lah. Kemudian di alam pekerjaan, mula-mula saya bekerja, proses bukan mencari jodoh, bertemu jodoh, mungkin boleh dikongsikan untuk tatapan keluarga, tatapan rakan-rakan. Sebab saya ni kira dah lama lah, dah veteran lah, dah berkahwin, saya rasa dah masuk 35 tahun. 35 tahun berkahwin. So saya antara rakan-rakan sekolah, rakan-rakan pembelajaran yang paling awal berkahwin. Lelaki lah, yang perempuan mungkin ada awal lagi sebab orang perempuan cepat kahwin. Mungkin saya boleh kongsikan pengalaman saya bertemu jodoh,
pada usia seawal 20-an, dan wife saya semasa bertemu jodoh masa tu berumur 15 tahun. Bayangkan saya menjadi suami pada umur 20 tahun dan wife saya pada umur 15 tahun. Mungkin saya boleh cerita kisah-kisah tu. Macam mana kita bertemu jodoh. Macam mana proses ialah kahwin. Sebab saya bertemu jodoh bukan paksa tau. Bukan itu cara kata orang cinta sejati. Cinta pandang pertama. So kemudian saya ingin kongsikan zaman mula-mula kerja. Dulu saya bekerja di RTM. Hari pertama datang bekerja di RTM, macam mana jumpa kawan-kawan ni. So benda-benda tu nostalgia tau, betul-betul nostalgia. Kadang-kadang bila saya duduk saya ingat balik, ingat nak refresh balik, bercerita dengan kawan. Kadang-kadang tulis pun tak larat nak tulis. Itu kata dengan ada platformnya video YouTube ni, vlog ni, mungkin saya boleh bercerita zaman permulaan saya bekerja. Sepanjang saya bekerja di RTM 10 tahun, macam-macam peristiwa lah, macam-macam kawan, macam-macam kenangan. Kemudian beralih ke syarikat swasta. Saya bekerja di syarikat production UAS. Pun ramai juga rakan-rakan di situ, yang rakan-rakan dalam Facebook. Mungkin boleh bercerita zaman saya di production house UAS. Boleh bercerita zaman saya bermula dengan Astro. Saya tak banyak bekerja daripada RTM, UAS, Astro. Astro tu baru sampai tahun 2019. So saya option ambil ada tawaran VSS masa tu. Terus kata orang retire lah. So sekarang masa sekarang ni saya banyak masa terluang lah, berada di rumah, berada di samping family. So saya banyak masa lah diluangkan dengan family. Di samping itu juga, selain pada pengalaman kerjaya, mungkin saya boleh bercerita pengalaman hobi. Bermula dengan masa bekerja di RTM dulu, saya suka bercamping. Ada rakan-rakan bercamping. Kemudian adalah suka motorsport. Join kelab kereta ni. Berminat dalam four wheel drive. Main four wheel drive. So boleh dikongsikan. Sekarang ni rakan-rakan saya rasa paling banyak rakan dalam media sosial rakan four wheel drive. So saya kira amat berminat dengan four wheel drive lah. So mungkin saya boleh kongsikan mengenai pengalaman masuk hutan dengan four wheel. Mungkin pengalaman saya boleh kongsikan teknikal, macam mana nak set up four wheel hardcore, macam mana nak track-track yang paling hardcore, paling menarik. Saya ada few video lah, mungkin boleh link balik, boleh jadikan satu episod tentang pengembaraan four wheel drive lah di dalam hutan-hutan Malaysia. Dan next, bila saya ada masa ni, tak kerja ni, saya ada ada cita-cita untuk mengembara travel. Buat permulaan ni Malaysia dulu. Mungkin di masa akan datang, bila ni PKP ni dah reda, saya dapat menyiapkan kenderaan yang sesuai untuk tour satu Malaysia. Mungkin daripada situ saya akan buat episod lah, tour Malaysia, daripada satu tempat ke satu tempat dengan keluarga. Sebab saya banyak masa sekarang ni, saya banyak masa yang terluang bersama isteri. So cita-cita saya lah, saya rasa saya nak round Malaysia dululah, dengan kenderaan yang sesuai. Mungkin camper van, kalau belum mampu memiliki camper van, mungkin dengan SUV ke dulu buat masa terdekat ni. Okey, mungkin saya boleh kongsikan pengalaman tu, buat
coverage lah. Setiap episod pergi tempat ni, apa yang sesuai, apa dia punya persiapan dia, apa belanjaan dia. Itu perancangan masa akan datang lah. Yang terdekat ni. Di samping itu juga saya boleh dan saya suka kongsi pasal keluarga jugalah, ataupun bercerita pasal keluarga lah, sebab saya dah mempunyai anak-anak yang besar lah. 6 orang anak, yang sulung dah 30 lebih umurnya, dan yang paling bongsu masuk 12 tahun lah. So pengalaman membesarkan anak, pengalaman bersama keluarga lah, bersama anak-anak, semasa umur anak dua orang, tinggal di mana, masa tu gaji kerja berapa, macam mana nak meneruskan kehidupan di kota Kuala Lumpur ni, dengan gaji yang kecil, anak ramai, rumah sewa apa semua tu, itu keluarga lah, lebih pada keluarga lah, pasal penghidupan keluarga. So benda-benda ni mungkin boleh dikongsikan untuk tatapan keluarga jugalah sebenarnya, untuk anak-anak mungkin besar dia nak bercerita lah pasal pengalaman membesarkan anak. Ada peristiwa, kata orang, peristiwa yang tak dapat dilupakan, sedih, peristiwa kata orang gembira, peristiwa lucu, macam-macam lah dalam membesarkan anak-anak saya lah, sehingga mereka dewasa dan berkeluarga sendiri. Dan kalau ada ruang, ada masa, mungkin saya boleh bincang pasal hobi yang lain seperti mancing. Saya minat mancing. Kalau topik mancing ni pun banyak juga. Mungkin boleh jemput rakan-rakan mancing. Mancing bukan sekadar mancing, ini mancing hardcore, sampai luar negara. Okey, untuk episod seterusnya saya akan bercerita tentang saya bertemu jodoh. Macam mana saya bertemu jodoh, pada tahun bila, kisah cinta lah, kisah cinta. So saya suka untuk berkongsi pasal kisah cinta hingga saya bertemu jodoh, sehingga saya mendirikan rumah tangga. Dia tak macam sekarang, melalui ada orang sekarang melalui WhatsApp ke Facebook apa semua. Tak ada. Dulu tak ada. Dulu saya tak ada media sosial lah untuk berkenalan dengan seorang gadis, isteri saya sekarang lah.